Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selamat tengah hari semua di Wanita hari ini terus bersama. Tengah hari ini bersama saya Farian Ahmad dan juga si gadis yang comel lote ni, Syahira Izzati. Betul. Apa kurangnya segak bergaya hari ini Jumaat. Pasti ramai juga kaum Adam di luar sana juga yang sama-sama segak bergaya. Maklumlah kejap lagi mereka akan menunaikan solat Jumaat. Yeah. Jadi selamat tunaikan solat Jumaat kami ucapkan kepada anda semua kaum Adam di luar sana, dan jaga diri baik-baik, bawa kereta elok-elok dan semoga yang baik-baik untuk kita semua di hari Jumaat ini. Baik. Dan ini merupakan antara yang terkini kami ingin kongsikan mengenai keadaan banjir di seluruh negara. Antara yang kritikal adalah di mana lebih 12,000 dipindahkan susulan 5 negeri dilanda di badai banjir. Dan kalau kita lihat sebenarnya negeri-negeri yang pernah kita maklumkan sebelum ini, dan inilah tempatnya, iaitu Johor, Pahang, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Dan mereka telah mula dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, dan kalau mengikut laporan ianya semakin meningkat kepada 12,231 mangsa dengan 8 kematian setakat ini. Dan kalau kita lihat daerah-daerah yang terlibat ataupun kritikal adalah Pontian, Kota Tinggi, Keluang, Segamat, Mersing, Batu Pahat dan Muar. Ini adalah di Johor yang paling kritikal kabarnya. Syirah. Betul, dan seterusnya pula Fahrin, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, turut meramalkan hampir seluruh negara dijangka mengalami hujan lebat dan juga ribut petir mulai hari ini sehingga hari Sabtu di seluruh negara. Jadi esok hari Sabtu dan juga hari Ahad kita sedia maklum bahawa ianya adalah cuti hujung minggu. Kami minta kepada anda semua sekiranya ada sebarang perancangan dan sebagainya, pastikan anda berancang betul-betul perjalanan anda, dan sekiranya boleh ditunda demi keselamatan ke apa semua ke, anda boleh berbuat demikian. Dan kepada anda semua yang mungkin berada di kawasan yang berisiko banjir, peka dengan keadaan semasa. Dan saya rasa menjadi terutamanya kembali kita ke hujung minggu, Sabtu dan Ahad, ramai lagi mungkin masih lagi di dalam mood perayaan, percutian dan sebagainya. Sentiasa periksa keadaan ramalan keadaan cuaca untuk memastikan keadaan ataupun waktu yang sesuai untuk anda membuat sebarang aktiviti. Baik, satu lagi yang ingin kita maklumkan juga dan ingin kita beritahu pada para penonton adalah mengenai perkembangan kes adik Bella. Dan ini yang telah dikongsikan di harian Metro, di mana Siti Bainun mengatakan beliau telah dikecam, hilang segalanya kerana kes ini. Dan beliau kali ini tampil di mahkamah tanpa diwakili peguamnya, dan itulah merupakan antara pernyataan yang dikongsikan ataupun untuk membela diri, di mana beliau telah dikecam dan diugut bunuh sejak daripada kes ini tular sehingga ke hari ini hampir setiap masa katanya. Dan untuk rekod pada 24 November lalu, Siti Bainun membela diri berhubung dua pertuduhan, iaitu mengabai serta menganiaya Bella, dan beliau juga berdepan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan saya pasti ini merupakan antara kes yang terus mendapat perhatian, dan kita percaya pihak mahkamah dan juga hakim akan mengadilinya ataupun membicarakannya dengan seadil yang mungkin. Baik, hari ini hari Jumaat kita akan bersama dalam satu topik hikayat perkahwinan. Betul. Tapi hari ini cukup unik, cukup menarik, cukup indah yang kami akan kongsikan. Untuk mengetahui apakah topik ini, teruskan bersama kami, kerana sebelum itu kita ingin kongsikan tentang seorang wanita yang sangat cekal sebenarnya. Betul, dan kita nak kongsikan kepada anda semua paparan yang disediakan oleh wartawan kami Syikin mengenai perkara ini. Jom kita tengok. Mempunyai fizikal sempurna adalah kebanggaan setiap kita. Namun, apabila kesempurnaan itu diambil kembali oleh Yang Maha Esa, pastinya akan menimbulkan reaksi berbeza kepada individu yang melaluinya. Ada yang tidak boleh menerima takdir dengan hati terbuka dan mula memencilkan diri dek kerana malu atas kekurangan diri. Namun tidak kepada Jamilah Muhammad
atau lebih mesra dengan panggilan Acik Melati yang sudah terlantar di atas katil hampir 5 tahun berpunca daripada penyakit strok yang dihidapinya. Biarpun pergerakannya terbatas, namun kecekalan wanita ini dapat dilihat dari raut wajahnya yang bersahaja dan penuh dengan keazaman. Saya dulu seorang suri rumah yang berniaga. Dulu saya normal, macam orang lain jugalah. Punca saya kena serangan strok ni bermula daripada penyakit darah tinggi. Saya skip ubat selama sebulan, ubat kolesterol sahaja. Itu yang menyebabkan kolesterol saya tinggi, dan itulah salah satu sebab saya diserang stroke, minor stroke. Atas dorongan suami dan keluarga, Acik Melati telah memulakan perniagaan dalam talian dengan menjual pakaian, makanan dan pelbagai lagi barangan. Di antara barang-barang yang saya jual melalui online, saya menjual batik moden. Saya menjual mandai. Mandai ni satu masakan Banjar. Dan saya juga menjual pekasam. Pendapatan yang saya dapat daripada berniaga online ni, saya gunakan untuk keperluan harian saya. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Ibarat kata Acik Melati, beliau sudah bosan menjadi wanita yang biasa. Walaupun OKU, beliau ingin menjadi wanita yang luar biasa. Ubahlah persepsi tentang status kita sebagai OKU. Kita boleh sahaja untuk terus berusaha dan memajukan diri kita walaupun kita tidak berupaya. Jadikanlah diri kita seorang wanita yang hebat. Macam saya dah jemur jadi orang yang biasa. Sebab tu saya berusaha dan menaikkan diri saya supaya menjadi orang yang luar biasa. Cukup manis, cukup memberi inspirasi kepada kita, Syirah. Betul, itulah dia kisah Acik Melati yang mana dapat kita lihat bahawa semangat dan juga kecekalan itu meskipun berdepan dengan dugaan, namun kata orang masih lagi membanting tulang empat kerat untuk meneruskan hidup, untuk meneruskan semangatnya. Dan tadi kalau dapat kita lihat sebentar tadi, suami tercinta setia berada di sisi Fahrin. Betul, itu antara yang saya anggap sebagai detik yang sangat manis, di mana itulah orang kata kadang-kadang kita dalam kehidupan ni penting kita nak ada teman, teman untuk terus memberi sokongan kepada kita, memberi semangat kepada kita, dan itu juga ada berkaitan dengan topik kita hari ini, Syirah, itu teman di hari tua. Betul tu Fahrin, dan kita ni makin lama makin tua Fahrin. Menjelang ataupun meniti ke usia tua itu penting untuk kita ada satu support system ataupun sokongan yang berterusan untuk menjaga keselamatan kita, untuk menjaga kesihatan kita, mental, fizikal, rohani, jasmani dan sebagainya. Okey, tapi ini yang saya nak mengambil perhatian, teruskan bersama kami kerana topik kita hari ini memang sangat indah, sangat menarik. Teman di hari tua di mana kita ada pasangan pengantin baru, anaknya, dan kita akan buat panggilan telefon bersama dengan seorang artis veteran. Perkongsian mengenai pasangan yang orang kata baru berkahwin walaupun dilewat usia, dan berbagai persepsi mengenai topik ataupun situasi seperti ini. Jadi di mana mereka boleh kongsikan, Syirah? Mereka boleh kongsikan di Facebook kami di Wanita Hari Ini ataupun di Instagram kami WHITV3 dan juga di TikTok kami WHITV3. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bila you jumpa dengan seseorang yang you sayang, you dah patut kahwin, masalah pada anak-anak. Cakap ayat ni kepada anda yang nak kahwin, kau tak bagi mama kahwin, mama kesejukan pada waktu malam di kamar tidur, kau ada tak boleh peluk mama? Mama cakap mama sakit kepala, berapa lama kau boleh picit kepala mama? Mama perlukan seseorang. I need shoulder to cry on. Jangan fikir mama adalah satu tong kosong yang tak ada perasaan. Korang semua keluar dengan kawan-kawan. Kau ada suami, kau ada isteri, kau datang jenguk mama seminggu sekali. Dan hari ini mama berjumpa dengan seseorang yang mama rasa mama boleh bahagia. Beri mama ruang untuk cuba kehidupan ini. At times
times I need someone to talk to untuk mengadu perkahwinan mama, tolong bersedia untuk mama. Selalu anak kata ibu dah tua. Kau jangan cakap orang dah tua. Kerana keperluan orang tua, hanya orang yang dah tua macam mama saja tahu keperluan kami. Wow. Wah, satu TikTok je hari ni yang dah membuka topik kita pada seperti sebab tu kata percayalah topik ini cukup menarik dan itu menjadi pembuka kepada topik kita pada hari tua di mana seorang ibu mungkin bersekadar berjenaka atau sebagai konten TikTok. Betul. Tetapi itu juga mungkin satu luahan yang sebenarnya realitinya berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Dan seperti yang kami wawarkan tadi, topik kami pada hari ini adalah teman di hari tua dan kita di studio juga sangat-sangat meriah. Kita datangkan kepada anda 4 orang tetamu. Jika dapat saya perkenalkan, di sebelah kiri saya terlebih dahulu adalah Puan Wan Zaitun Megat Osman. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan di sebelahnya pula adalah Encik Haji Baharum Osman. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam. Okey, cukup yang setakat ini kerana kita kena buka dengan Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru kepada kedua-duanya. Kita akan tahu kisah dia seterusnya nanti, insya-Allah. Dan juga bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razif bersama kita hari ini sebagai tetamu yang bukan juga anak kepada Puan Wan Zaitun. Pasangan ini. Terima kasih jemput saya. Dan juga kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Mungkin ini saya buka soalan ini dulu Syirah. Kita ramai semua pasti nak tahu ni macam mana kisah indah ini terjadi berlaku. Okey, mungkin saya nak daripada Dato' Azril lah. Dato' Azril, kalau kita lihat seorang ibu yang ingin berkahwin lagi di lewat usianya, macam mana Datuk dapat tahu adakah Datuk yang keinginkan ke ataupun ibu menyatakan hasrat atau bagaimana? Okey, sebenarnya cerita dia macam ni. Mak saya ni dia dah single untuk tempoh masa panjang, 18 tahun. Dan kebetulan tahun lepas masa tu saya dengan mak saya mengerjakan ibadah haji. So lepas tu mungkin tergerak hati mak saya ni, dia kata kalau itulah yang terbaik untuk dia cakap, dia kata dia nak cari seseorang. Jadi lepas balik daripada haji tu, alhamdulillah tak lama lepas tu kebetulan dia jumpa balik kawan satu kampung dengan dia. Ni di Angka Baharum. Jadi dekat situlah diorang berkawan, saya kira dalam tempoh sebulan setengah, 2 bulan. Lepas tu mama dia beritahu, dia kata mama ada kawan dengan seseorang ni, dengan Uncle Baharum sekian-sekian lah. Jadi lepas itulah mula kenal Uncle. Dan tak sangka lepas tu, beberapa bulan lepas tu, mama kata insya-Allah kalau ada jodoh, mama nak kahwin dengan Uncle Baharum. Okey, Datuk. Mungkin Datuk boleh cerita apa perasaan setelah dapat tahu yang mama menyatakan hasrat tu? Okey, saya sebagai anak, first kali saya memang mula-mula tu macam betul ke mak saya nak kahwin, sebab first kali gelak mama. Sebab tahu, saya ni sangat attach dengan mak saya. Lepas tu bila mak saya nak kahwin, dia ada teman. Saya kata tak apalah, mungkin inilah masa yang tepat untuk dia, sebab bila dah berusia, saya faham orang tua dia nak ada companion, teman kan. Jadi sebab apa kadang-kadang kalau saya tengok mak saya ni, kalau pergi pagi-pagi dia pergi masjid pun pergi seorang-seorang. Lepas tu kalau pergi bercuti pun pergi dengan kawan-kawan dia. So macam contohlah kalau lihat macam contoh kalau macam dekat rumah saya pun, dia datang rumah saya pun, saya ajak dia duduk rumah saya, dia tak nak, dia nak duduk sendiri. So kalau berkumpul dengan anak-anak sekalipun, kalau ramai-ramai pun bila balik tu dia akan seorang juga akhirnya. Jadi bila dia kata dia nak kahwin tu, saya rasa macam okeylah, alhamdulillah, kalau orang yang betul, why not? Tapi Puan Wan tak pernah buat luahan macam kat TikTok tadi, tak pernah? Tak pernah lah. Bella, tadi Datuk ada ceritakan bahawa Puan Wan 17 tahun, 18 tahun. Lebih kurang 18 Kenapa ya agaknya Puan Wan terbuka hati untuk berkahwin semula dan juga menerima Tuan Baharum ini dalam hidup Puan Wan? Jodoh sama jodoh sama ataupun mungkin Tuan Haji ini saya punya childhood boyfriend. Alamak sweet je. Tengok Haji tersenyum. Kita satu kampung lah. Dah kenal lama lah maksudnya? Lebih kurang 50 tahun dulu lah. Tapi masa tu saya dalam lebih kurang 13 ke 14 macam tu lah. Puan Wan, apa ciri-ciri yang ada sampai tertarik ni dengan Tuan Haji ni? Ceritalah sikit. Orangnya baiklah. Tapi mungkin ramai juga tertanya juga macam mana boleh kata pergi mengerjakan haji dan kemudian ada niat, macam mana boleh ditakdirkan terjumpa balik tu? Mana tahu ada reunion ke apa ke, chat Facebook ke? Sebelum ni kita memang kenal lah daripada dulu kan, tapi sebab Tuan Haji pun dia ada family, so saya respect dia. Saya pun ada family masa tu, dia pun respect saya. Jadi bila kita jumpa pun kita tak ada cakap
I love you ke apa, tak ada, memang tak ada kan. So lepas after 5 years ni apa, dia apa, your arwah isteri dia meninggal hampir 2 tahun lah. So bila kita jumpa tu kita tahulah, sebab kita dalam grup kampung tu kita ada apa, grup, jadi kita tahulah siapa yang sakit, siapa yang meninggal kan. Jadi bila saya dapat tahu wife arwah dah meninggal tu, mungkin chances tu ada. Menarik. Okey, Haji, saya nak tahu yang ini pun kita nak tanya juga. Bila dia begini memang indah, memang manis. Tapi kita nak tahu juga siapa yang melamar siapa dulu, siapa menyatakan hasrat kepada siapa dulu ni. Dia macam ni, bila dia balik daripada Mekah. Jadi dia WhatsApp saya. Masa tu saya ada di kampung. First time WhatsApp. Dia kata nak sampaikan oleh-oleh daripada Mekah. Dia ada kurma, kismis semua tu. Jadi nanti dia cakap dia nak balik kampung, nak jumpa mak dia. Kebetulan masa tu saya ada di kampung. Jadi dia kata datanglah, dia nak bagi kurma tu. Jadi saya pun pergilah. Itu pun dah last dah. Hari dia dah nak balik ke KL dah. Petang tu saya sempat pergi rumah dia di kampung. Jadi ambil WhatsApp lah. Ambil oleh-oleh tu. Okey. Lepas tu dia kata nanti bila balik KL tu roger lah. Roger. Boleh kita keluar mengopi. Okeylah. Jadi saya pun terasa sangat teringin nak keluar mengopi ni. Jadi bila saya balik KL tu terus saya kontak lah. Jadi bermula di situlah. Cantik. Baik, kalau kita bercerita mengenai perkahwinan pada usia yang agak lanjut ini, pada usia senja ini, banyak sebenarnya perspektif masyarakat kenapa dah pada usia begini masih kena kahwin, sedangkan ini mungkin pada sesetengah orang adalah masa untuk tempoh kita bertenang, settle down sebagainya. Bagi perspektif doktor sendiri, macam mana doktor melihat perkara ini? Pasal persepsi dia macam-macam. Orang kata, kan? Betul tak? Okey, baik. Menarik bila kita dengar cerita Puan Wan dengan Tuan Haji tadi. Dan sebenarnya kehidupan kita ni, kita sahaja yang buat pilihan. Kita tentukan apa yang kita nak. Dan apa sahaja pilihan yang kita lakukan adalah kerana kita tahu keadaan kita, kan? Contoh misalnya bila dia dah semakin berusia, dia dah meningkat tua dan sebagainya, mungkin kita kata dia tidak memerlukan, tetapi kita tidak tahu kesunyiannya. Dulu waktu kecil-kecil dulu, kan, Datuk ni pun kecil lagi, sibuk sana lari sini, kita tak fikir, kan, 18 tahun boleh tak pernah fikir. Tapi bila semua dah besar, dah tak ada orang dekat rumah, kan, sakit demam seorang-seorang, takkan setiap kali nak panggil anak. Dan kebetulan pula boyfriend lama. Jadi dia ada benda-benda yang sangkut-sangkut. Kalau mungkin bukan boyfriend lama, mungkin tak ada kenangan. Tak ada sesuatu yang dia ingat. Sebab dia orang dah saling kenal dulu, dia orang dah kenal hati budi dulu, cuma tak ada jodoh. Kan, jodoh kembali. Jadi di situ dia buat keputusan untuk bersama. Tapi tak semua orang sebegitu. Jadi bila kita kata persepsi masyarakat, macam-macam lah. Ada yang kata, dah tua-tua miang lagi, contoh misalnya. Betul. Ada yang kata macam tu. Tapi dia bukan soal, setiap manusia dia ada keperluan lahiriah dia dan juga batiniah dia. Baik, bila kita kata batiniah, keperluan batin, kita tak bercakap tentang seks sahaja. Kita bercakap tentang kasih sayang, keperluan untuk dicintai, dihargai, tempat untuk sembang, bercerita, luah perasaan, ya, kadang-kadang untuk bergaduh-bergaduh kecil. Dan benda-benda macam ni perlu dalam hidup ni. Betul. Sebab ini adalah warna-warna kehidupan. Dan apabila kita ada tanggungjawab, yang usia yang kata umur dah meningkat, rasa muda balik pun ada tau. Ya, sebab saya ni dah tahun ni 59, tahun depan 60. Kan? Jadi bila kita tengok, bila kita ada tanggungjawab, kita tak perasan usia dah nak masuk 60. Sebab kita ada tanggungjawab. Tapi kalau duduk seorang-seorang, balik rumah pergi masjid, balik rumah pergi masjid, tak ada apa yang nak difikirkan, itu pun kadang-kadang kita akan sampai tahap kita
kita tua sebelum masanya. Jadi kena ambil tanggungjawab, otak kena berjalan, kena berfikir, keperluan lahiriah dan juga batiniah perlu diisi. Jadi kita tak boleh nak kata orang ni dia mengada ke, dia saja ke. Sebab keperluan batiniah termasuk tempat nak bermanja-manja, kan, nak mengada-ngada. Lagi orang makin tua makin mengada. Kadang-kadang dia nak mengada dengan anak-anak tak ada. Dia mengadalah sama pasangan. Yalah, kadang saling mengada-ngada. Saling mengada. Okey, seperti mana di awal tadi, di pembukaan kami juga menjanjikan kita akan cuba menghubungi seorang artis veteran, seniwati Ruminah Siddiq. Jadi Puan Ruminah Siddiq ataupun mesra dengan panggilan Mak Mah dah pun berada di talian. Assalamualaikum Mak Mah. Assalamualaikum Mak Mah. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Alah, lembut suara dia. Mak, apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Mak, hari ini kita cerita ni pasal berkahwin atau perkahwinan di lewat usia. Jadi Mak sendiri melalui pengalaman ataupun situasi ini. Jadi sebenarnya Mak boleh ceritakan tak sebenarnya keindahan dan juga orang kata apa pentingnya ada teman di hari tua ni, Mak? Silakan. Kalau kita dengar-dengar sebahagian dari mereka memang cakap mana boleh sepeda tu mesti nak ada kawan, nak ada orang bercakap, nak ditengok, nak tengok paras rupa, muka, cantik, apa semua kena ada kan. Tapi kadang ada orang sampai di umur 50 lebih, 60 dia dah, alah, dah tua nak mengada, nak itu. Tapi terpulang kepada hati lah, hati seseorang, manusia yang Allah jadikan sebagai hamba ni. Kita memang ada family, maknanya masing-masing yang tahu menghargai, tak suka membuang masa, suka memenuhi masa, suka menyukakan hati orang lain. Itu semua kena ada kan dalam diri. Cuma kita nak pakai atau tidak, itu saja. Baik, jadi Mak Mah, kalau dapat kongsikan kepada kami ni lah, apa agaknya persepsi anak-anak sewaktu Mak Mah kembali rumah tangga pada ini? Pada awal tu. Walaupun nampakkan dah hujung kan, rupa paras pun dah hujung jugalah. Tapi Mak Mah kan orangnya yang suka lipstick, suka itu, suka ini. Macam anak-anak ni, khususnya korang semua pun tahu lah di antara anak Mak Mah tu, Adlin kan yang suka cakap kan. Dia bagi tahu Mak Mah, dia kata, Mak ni, kita orang tu maknanya dia orang semua jadi anak kan, 6 tu dia. Itu orang ni dah tak boleh buat apa dah. Dengan Mak ni, kita macam kita just ikut aja. Sebab Mak ada kemahuan sendiri, Mak ada agak ngentah angan-angan sendiri, kemahuan cita-cita yang dia nak, yang dia tak nak. Itu memang dia ada sendiri, dah tak boleh ditarik, tak boleh ditolak lah agaknya. Jadi anak-anak anggap macam benda ni memang berlaku pada diri mak aku ni. Macam tu lah. Alhamdulillah. Jadi Mak, kita nak ucapkan terima kasih Mak berkongsikan pengalaman kita. Salam dekat bapa. Dan juga semoga terus kekal hingga ke jannah, insya-Allah. Amin. Terima kasih Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak sambung juga soalan tu kepada Datuk Aziz sebagai anak-anak. Okey, kadang-kadang bila kita cakap tentang mereka yang berkahwin ni, kita berkahwin dengan keluarganya juga. Jadi bila Datuk sendiri kan sesama anak-anak ni, macam mana perbincangan, macam mana penerimaan dan persepsi bila dengarkan maknya dan ayahnya nak berkahwin lagi ni? Okey, masa mula-mula bila kira mama meluahkan hasrat nak berkahwin tu, kami adik-beradik berbincanglah berempat. Jadi perkara pertama sekali yang kita nak tahu ialah nak kenal uncle dengan lebih mendalam. Jadi setiap adik-beradik ni kiranya kami take turn untuk jumpa uncle secara sendiri. So yang mula-mula saya rasa kakak saya dulu jumpa, lepas tu adik, saya adalah orang yang ketiga yang jumpa. Jadi bila saya berjumpa dengan uncle, borak-borak dengan uncle, kebetulan bila saya ni terbuka hati untuk terima uncle, sebab kiranya macam saya juga dapat tahu yang sebenarnya uncle ni dia kiranya 2 tahun yang lepas dia kematian isteri dia. Isteri dia meninggal. Jadi saya difahamkan juga uncle adalah orang yang bertanggungjawab selama tempoh 5 tahun tu. Sebelum isteri meninggal, dia adalah individu yang jaga isteri dia sendiri di rumah sakit. Jadi uncle yang ambil berat pasal isteri dia, makan minum isteri dia. So daripada situ saya rasa macam uncle ni adalah orang yang betul lah, orang yang baik. Dan kebetulan saya pula ramai orang yang kenal saya yang bagi tahu, dia kata Datuk, dia kata sebenarnya beruntung ya Umam, sebab dia kata uncle ni adalah orang yang baik, dia cakap. Sebab dia kata masa you just imagine, dia cakap, dia kata masa
kebetulan masa resepsi baru ni, dia kata suami saya kalau nak keluar dengan Uncle Baharum masa dia jaga isteri dia sakit, dia kata Uncle takkan keluar, dia kata. Dia memang akan duduk kat rumah untuk jaga isteri dia. Lepas tu pula bila saya tengok dengan adik-beradik saya, kita tengok yang penting Uncle ni bukannya suami orang. Maksudnya Uncle berstatus duda lah masa tu. Jadi ibu saya pun dia pun memang janda. So pada saya pilihan yang tepat lah sebab mereka perlukan companion. Okey, faham. Baik, itu kita bercerita mengenai mereka yang alhamdulillah ada rezeki untuk berjodoh. Jadi mereka ada teman, ada suami, ada isteri untuk luahkan perasaan, untuk bantu dan sebagainya. Kita nak tanya juga kepada Dr. Asmadi sendiri, Dr. Tengku sendiri. Bagi mereka yang mungkin tak bertemu lagi dah jodohnya pada usia yang agak senja, lanjut usia ini, siapa yang boleh menemani mereka ini? Okey. Hari ini kita bercakap tentang sepasang suami isteri yang sudah berusia. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok dalam pasaran dah tak banyak dah, tak ramai dah, sebab kalau kita tengok ramai yang dah pun pergi jadi nak cari yang janda duda di usia ni tak ramai. Kalau ada pun mungkin tak sama dari segi cara fikir untuk duduk bersama. Jadi kepada mereka di luar sana, apabila mak ataupun ayah menyuarakan bahawa dia ada hasrat untuk mendirikan lagi rumah tangga, ya, kalau mereka tidak ada pasangan, maka anak-anak boleh lakukan satu perkara untuk mencari pasangan untuk mak dan untuk ayah. Tak kiralah berapa usia, tapi pasangan itu pasangan yang sesuai. Baik, apa yang jadi masalah kepada sebab setengah keluarga? Sebab dia mungkin kalau ayah sendiri cari ke mak sendiri cari, kadang-kadang dia mempunyai satu persepsi seolah-olah orang baru yang masuk dalam keluarga ini, dia mempunyai agendanya yang tersendiri. Contohnya, dia masuk ni sebab dia nak ambil harta. Dia masuk ni kerana dia nak nak dapat pencen ayah aku, contoh. Benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Okey, berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab tu benda ni perlu diperjelaskan supaya tidak ada isu. Biasanya halangan-halangan tentang perkara tu je, kan. Tapi kalau dia dah sendiri yang pilih, dia tahu bahawa itu pilihan yang tepat untuk mak dia, untuk ayah dia, maka teruskan. Sebab apa? Setiap orang walau pada usia berapa, tetap ada keinginan untuk dia ada pasangan hidup dia, untuk dia berkawan, bercerita macam saya kata tadilah, untuk bermanja, untuk meluahkan perasaan, untuk ditemani, untuk ada yang buat air untuk dia, ada yang picit dia. Jadi benda macam ni diperlukan sampai ke hujung nyawa. Saya pasti sebenarnya setiap apa juga pasti dah ada pertimbangannya. Betul. Kerana mereka dah matang dan kemudian dibantu dengan penilaian daripada anak-anak, perbincangan, mesyuarat dan sebagainya. Jadi Puan Hajah Wan Zaitun, okey kan. Kita nak tanya juga, sebenarnya bila kita bercakap mengenai perkahwinan, apatah lagi untuk seorang wanita, seorang isteri, ia merupakan satu tanggungjawab sebenarnya. Kan? Jadi apabila membuat keputusan, jadi apa perasaan dan bagaimana orang kata dia dah kena memperbaharui pula tanggungjawab kepada seorang suami. Walaupun usia kita mungkin dah agak lewat, tapi ini suatu tanggungjawab baru. Jadi bagaimana perasaan tu dan bagaimana perbincangannya? Sebab saya kan pernah berkahwin kan, jadi saya macam ialah kena ulang balik lah tanggungjawab tu kan, kena memasak, basuh, buat benda-benda yang sama. Jadi pada saya tak ada masalah lah benda tu. InsyaAllah. Tak ada masalah untuk kembali bergelar isteri lah maksudnya. Tapi mula-mula tu ada juga rasa takut sebab saya single dah lama kan. Tapi saya terimalah sebab mungkin jodoh kan. Okey, pasal ringkas sangat ajar jawab. Jadi Haji, sebenarnya ada sebarang expectation ke, jangkaan, aku dah berkahwin begini, mesti dia buat begini, sekian ataupun sebenarnya ada teman pun cukuplah. Ke macam mana sebenarnya? Apa? Bagi uncle menerima seadanya. Tak ada yang nak mengharapkan yang luar biasa ke apa ke, tak ada. Uncle memang perlukan seorang teman. Setelah uncle bersama dengan arwah isteri uncle selama 5 tahun dia bedridden. Jadi uncle memang menjaga dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Uncle aktiviti luar macam main golf, jumpa kawan-kawan, mengopi apa semua tu.
semua diketepikan lah. Semua diketepikan. Memang bagi keutamaan yang penuh pada arwah isteri Uncle. Jadi ada tu sunyi lah. Jadi bila dia dah meninggal tu terasa sangat sunyi. Walaupun dia masa dia bedridden tu, dia pun percakapan pun tak dapat bercakap dengan jelas. Tapi bila dia tak ada tu terasa sunyi. Bila kita masuk bilik tengok dia dah tak ada. Jadi terasa sangat sunyi. Jadi bila Aunty Hajah Wan Zaitun ni mengajak saya berjumpa dan bersembang-sembang. Lepas tu saya terus rasanya saya dah ajak dia kahwin. Terus jatuh hati lagi. Sebenarnya masa kami childhood tu, kata Hajah tadi childhood boyfriend. Tapi sebenarnya kami tak tahu. Masing-masing tak tahu yang masing-masing tak tahu kata ada hati. Tapi sukalah berkawan tu. Tapi nampak tu memang ada tarikan lah. Itu penting lah. Mana tahu kan. Saya terbayang macam cerita-cerita drama kan. Saya kecil dulu kan. Dah besar nanti kita kahwin kan. Tapi akhirnya tak tahu dah jadi jalan cerita takdirnya begitu. Tak tahu. Sehinggalah lepas dah mengopi selepas balik dari Mekah tu. Alhamdulillah. Baru terbuka cerita. Lepas tu terus the next date tu kita dah terus, saya dah terus ajak propose lah. Propose. Terus propose. Okey, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita cukup menarik, cukup manis, cukup indah ini, ada satu perkongsian di Facebook. Silakan Syirah. Betul, ini daripada Natira Muhammad Yusof, katanya teman hari tua bukan semua orang dapat. Ada yang pasangan meninggal sebelum tua, ada yang bercerai setelah berusia emas. Jika masih perlukan teman setelah ketiadaan pasangan masing-masing dan masih jodoh, bernikahlah lagi. Ada yang memilih untuk tinggal di pondok pengajian dan ada juga yang memilih untuk menghuni rumah orang tua terselahlah asalkan bahagia, katanya. Baik, okey, baik, kita dah, kalau boleh sebenarnya kalau ada banyak masa lagi, banyak lagi kita boleh kongsikan, tetapi kita nak tanya kepada Dr. Tengku Azmadilah sebagai rumusan konklusinya untuk perkongsian kita pada hari ini tentang persepsi, tentang sokongan kita, pemahaman kita terhadap teman di hari tua ni. Silakan. Okey, sekiranya jodoh kuat, kok mana pun kalau kita halang dia akan jadi juga. Jadi oleh sebab itu adalah penting apabila kita seseorang itu mau mendirikan rumah tangga pada usia senja, pastikan ia tidak memporak-perandakan keluarga yang sedia ada. Tak nak nanti bawa satu keluarga besar sini bergaduh berporak-peranda, maka kita kena ingat orang tua ni dia dah kekuatan minda dia dah tak sama. Kan dia sikit-sikit pun dia dah rasa penat, rasa letih, malas nak fikir. Jadi oleh sebab itu elok apabila pertemuan itu direstui. Kalau dulu anak direstui oleh mak ayah, elok kalau direstui oleh anak-anak juga supaya harmoni keluarga itu bahagia. Dan jangan kita ingat bahawa perkahwinan itu tidak ada masalah. Setiap perkahwinan pasti akan ada masalah, tetapi anak-anak perlu memberikan sokongan yang kuat, menjadi sistem sokongan kepada kedua ibu dan ayah, dan insya-Allah perkahwinan itu akan bertahan untuk satu tempoh yang lama. Lama-lama pun kita pun kalau dah tua tu berapa lama sangat, takkan ada 30 tahun lagi pun. Kita kan dua panjang umur doktor kan. Insya-Allah. Kejannah insya-Allah. Insya-Allah. Bagi Datuk Azril sendiri, mungkin ada sedikit nasihat kepada anak-anak di luar sana. Maklumlah ibu ayah memilih untuk kembali berumah tangga pada usia itu. Apa agaknya nasihat yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana? Okey, bagi saya, kalau anda mungkin yang sama-sama bayi dengan saya ni, kalaulah umur ayah ibu kita tu dah berusia, kalau orang menyatakan hasrat nak kahwin tu, kita bagilah peluang kepada mereka nak berkahwin selagi kita pastikan keharmonian rumah tangga tu tidak kata tu memporak-perandakan keluarga lain. Maksudnya kalau boleh nak berkahwin tu, carilah lelaki yang duda, bukan suami orang. Sama jugalah kalau betul, sebab saya dah tengok pengalaman banyak yang lepas. Saya sendiri pun pernah melalui fasa-fasa yang bersedih. Jadi kenapa saya dan adik-beradik lain membenarkan, sebab saya kira angka ni bukan suami orang, dia adalah duda. Jadi bagilah mak ayah nak kahwin kalau calon tu betul dan cara yang betul.
Okey, cukup menarik. Okey. Haji ni ada sebarang mungkin perkongsian pesanan kepada mereka di luar sana tentang berteman di hari tua ni, kenapa kita perlu dan apa hikmah yang dapat dilihatlah. Terlebih dahulu saya ambil kesempatan untuk mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada anak-anak Jawaz Zaitun yang sudi menerima saya dalam keluarga mereka dan juga kepada anak-anak saya yang juga merestui perkahwinan kami. Alhamdulillah. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dalam lingkungan umur usia dah lebih daripada warga Bas ni. 72. So jadi ada ramai sahabat-sahabat yang dah keseorangan. Jadi ambillah, janganlah terlalu bersedih. We have to move on. We have to move on. Janganlah terlalu bersedih mengingatkan yang dah pergi. Baik. Jadi eloklah ambil kesempatan untuk mencari teman. Amin. Untuk Aunty sendiri, Puan sendiri, apa kata-kata, kami beri peluang kepada Puan, apa kata-kata yang boleh diluahkan kepada Tuan Haji, suami tercinta ini? Sayangilah saya hingga akhir hayat. Amin. Short and simple. Tuan Haji pula? Bagi ada apa-apa Tuan Haji ada apa-apa nak kongsikan? dikatakan? Ada apa-apa yang nak dikatakan kepada isteri ke? I love you ke? Sudilah hidup bersama dengan saya. Amin, amin. Sebenarnya, ya Allah, saya tak tahu saya nak menggambarkan apa perasaan kami di sini berada bersama mereka di studio. Satu perasaan yang saya kira cukup indah, satu doa-doa terbaik kita. Kelebihannya, insya-Allah di hari Jumaat ini kita juga turut sama mendoakan jodoh mereka terus kekal hingga ke jannah bahagia hingga ke akhir hayat. Dan untuk itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita, Dr. Tengku Asmadi, Dato' Azril, Haji Barum dan juga Haji Awan Zaitun bersama kita pada hari ini. Dan juga tak lupakan Mak Mah tadi dan penonton-penonton yang terus setia bersama kami mengikuti kisah yang indah ini. Betul, semoga kita semua dapat manfaatlah daripada apa yang kita bincangkan dan semua. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali seketika nanti. Terus temani kami. Wanita hari ini. Wajahmu di pikiranku, tak bisa melupakan dirimu. Waktu yang akan menjelaskan. Secubis rindu terbang menjauh. Rupanya engkau sering meniupnya. Ku dakap semula dan menghargainya. Lepaskanlah sakit yang kau rasa. Simpankanlah rindu yang kau tahu. Simpanlah setiap aku. Kamu cantik malam ini, bagai bunga yang berseri. Jangan kau sandar di dahan yang semakin rapuh. Ku
sakit yang kau rasa. Simpankanlah rindu yang kau tahu. Setia kamu cantik malam ini, bagai bunga yang berseri. Jangan kau sandar di dahan yang semakin rapuh. Angin bayu menyentuhku, mengiringkan senyumanmu. Ku terus meninjau, sayangnya kau masih meniup sejenis rindu. Zali Rusli dengan lagunya Kamu Cantik Malam Ini. Wah, persembahan yang penuh dengan perasaan saya kira. Siapa yang cantik tu? Untuk semua rakyat wanita. Sebab awak kena cakap dia cantik. Dia cantik. Kamu cantik hari ini. Terima kasih. Okey, baik, ini dia Zali Rusli akan kita terus perkenalkan beliau kepada para penonton. Baik, terlebih dahulu mungkin sebelum kita perkenalkan lebih lanjut siapakah Zali, kita nak cerita dulu mengenai lagu ni. Kamu Cantik Malam Ini. Kongsi bersama kami. Apa kisahnya? Kisahnya, komposernya, penulis liriknya. Silakan. Okay, untuk lagu Kamu Cantik Malam Ini, lagu ini dibuat oleh saya dengan abang saya. Dan lagu ini berkisah tentang seseorang lelaki, dia ingin cakap dekat wanita tu supaya janganlah pergi dekat lelaki lain. Dia macam ada dalam bait lirik tu, jangan kau sandar di dahan yang semakin rapuh. Ini mesti menjadi lagu-lagu pilihan siapa-siapa nak keluar pergi dating kan, dinner, main lagu ni kan. Tapi ending lagu ni dia ditinggal oleh perempuan tu. Sedih jugalah. Okey, kalau semua penonton di luar sana nak tahu, Zali Rusli ini adalah adik kepada penyanyi terkenal Hakim Rusli, betul? Betul. Umurnya berapa ni? Umur saya 18. Oh, muda lagi. Okey. Zali sini memang minat dan bercita-cita menjadi seorang penyanyi bagaimana? Saya memang minat untuk menjadi seorang penyanyi dan bakat saya mak saya selalu push saya untuk menjadi seorang penyanyi. Okey. Jadi abang ada pesan apa-apa ke sebelum masuk ke industri ni? Betul juga tu. Hakim selalu pesan lah, kalau kau dah masuk industri ni, kau keep humble. Terus merendah diri lah. Okey, tapi selalunya Zali, kadang-kadang bila untuk mungkin adik ataupun mungkin ahli keluarga yang ada dalam darah seni ataupun ada seorang yang popular bersama dengan mereka, tak ke orang kata ini nak menumpang, ini nak dibayangi oleh abang. Apa pendapat Zali sendiri tentang ni? Bagi saya, macam saya ada identiti sendiri. Macam abang saya dia lebih kepada heavy ballad, dan saya macam lagu ni lebih kepada soft ballad. Itulah beza. Jadi itu genre yang bakal diketengahkan oleh Zali sendirilah. Nak tanya, sama belajar ke sekarang ni? Saya bulan depan SPM. Bulan depan SPM. Jadi macam mana bahagi masa tu? Untuk bagi masa tu saya dah ada susun jadual. Macam contoh weekend saya berlatih nyanyi, bersukan ke apa. Macam Isnin hingga Jumaat saya fokus untuk belajar. Okey, Zali, saya puji Zali kerana kadang-kadang bila ditanyakan soalan macam mana yang abang tanyakan tadi, kan kadang-kadang dia sensitif kata tak, tapi anda memang jelas dengan hala tuju mempunyai image dan juga pendekatan berbeza berbanding abang yang sudah pun popular. Okey, Zali, apa harapan Zali di dalam industri dan untuk lagu ini sendiri? Harapan saya untuk dalam industri ini, saya harap orang luar di sana dapat terima Zali Rusli dan dapat terima lagu Kamu Cantik Malam Ini. Jadi penonton ataupun peminat di luar sana boleh cari ataupun boleh tanya-tanya soalan sikit ke dekat Zali dekat mana tu? Korang boleh tengok di IG saya, Instagram, zalirusli_. Dan ada ini video klip yang cantik ini, di mana mereka boleh tonton dan siapa yang buat ni? Idea siapa ni, Zali? Untuk MV ni Voscape Management lah, ada Voscape channel. Tak boleh disaksikan di boleh disaksikan di YouTube FMC Music.
Okey, baiklah Zali, kita nak ucapkan selamat maju jaya dalam industri ini dan kita juga nak doakan supaya Zali cemerlang di dalam SPM nanti. InsyaAllah belajar rajin tau. Okey, terus maju jaya untuk Zali Rusli dan kepada anda terus temani kami, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. All the best. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, Jumaat yang cukup ceria, cukup manis untuk kita semua dan kita teruskan lagi kemanisan itu dengan satu perkongsian mengenai drama yang juga manis ini. Okey, di iQIYI tentang drama Bukan Lelaki Terhebat. Jangan lupa saksikan drama terbaru bertajuk Bukan Lelaki Terhebat di iQIYI yang dilakonkan oleh pasangan suami isteri yang sweet ini. Adam Lee dan juga Sweet Kismina serta ramai lagi. Betul, dan episod baru boleh ditonton secara VIP Express setiap Isnin hingga Khamis. Bermula jam 11 malam selepas siaran di kaca TV, manakala secara percuma 48 jam kemudian. Saya macam mana, Syirah? Saya lelaki terhebat ke bukan lelaki terhebat? Lelaki termanis. Oh, lomba pandai dia ambil hati saya. Okey. Tapi kita sebenarnya kan, Syirah, kalau kita tengok hari ini macam tak puas kita berbincang, bersembang bersama dengan tamu-tamu kita pada ini. Topik yang cukup menarik, sambutan yang juga cukup baik, komen-komen di Facebook. Tapi kita juga nak dengarkan pendapat daripada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom. Pada saya memang perlu, sebab bila dah sampai tahap umur yang macam tu, biasanya dia lebih banyak bersendirian, lebih banyak beremosi. Biasanya bila ada peneman, itulah tempat dia bersembang, orang itulah tempat dia meluahkan, menceritakan. Ya, perlu. Kita perlu ada teman di hari tua nanti. Sebab kita perempuan, kita perlukan seorang pembimbing. Dan di hari tua nanti kita ada anak, kita ada cucu-cucu kita yang kita nak tengok diorang ni bersama. Pada pendapat saya perlu, sebab bila kita di usia yang dah lanjut, kita punya keupayaan dah makin berkurang. Antaranya sebagai contoh ayah saya, dia punya eyesight dah makin kurang, dia dah blur semua. So dia perlukan someone untuk bawa dia pergi keluar rumah. Teman di hari tua kita perlu ada ya, untuk membantu kita. Katakanlah anak-anak dah besar sekarang ni ya, anak-anak dah besar sekarang ni, dah kahwin apa, mereka tak duduk dengan kita. Kalau kita sakit ke apa, siapa nak membantu kita? Teman kita juga contohnya suami kita lah. Teman di hari tua ni perlu. Macam kita, kalau muda-muda kita tak rasa lagi lah. Kalau macam dah berumur sikit, macam saya dah berumur sikit, bila kita sakit sendiri-sendiri tu, kita rasa perlu lah teman di samping kita. Kadang-kadang kita tak sihat, dah tua nanti kan. So perlulah, bagi saya memang perlulah untuk hari tua. Sebabnya saya rasa tak ada siapa pun bila kita dah tua nanti. Anak-anak semua dah besar, dah ada life masing-masing. Bagi pendapat saya, perlu ada teman di waktu tua. Sebabnya kadang-kadang kita perlukan teman tu bukan sekadar teman je. Kita boleh share apa masalah kita boleh luahkan kita punya masalah dengan dia. Dan kita boleh sama-sama cari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan apa yang masalah yang kita hadapi. Itu dia pelbagai pendapat yang disuarakan oleh orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Dan Farin, saya nak baca, saya ternampak satu komen kita. Saya ternampak satu komen di Facebook komen banyak ini. Di Facebook ni. Iaitu daripada Fai Abdul Karim. Okey, awak beri perhatian. Okey, saya nak baca ni. Okey. Mata masuk pasir. Suka cara Fahrin bertanya, sangatlah berhati-hati. Mungkin saya boleh jadikan Fahrin sebagai contoh untuk saya bertanya soalan selaku adik bongsu ini. Betul Datuk cakap jangan ambil suami orang tu memang facts. Nak tanya juga, betul ke uncle tu 72 tahun? Kenapa nampak macam awal 60-an? Tahniah, moga sentiasa sihat bahagia. InsyaAllah katanya, kita doakan perkara yang sama. Itulah rahsia uncle nampak muda. Kan betul? Dah nampak muda, lebih sihat, lebih ceria. Dan sebenarnya bukan apa, Syirah, kadang-kadang bila kita berbicara mengenai topik kita seperti hari ini, kita terkenangkan mak ayah kita, kan, kita terkenangkan bagaimana perasaan mereka. Sebab tu kita sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Dan antara lain juga mungkin ada pelbagai lagi komen yang mungkin saya boleh ringkaskan. Yang ini dari Nur Fitriah Jane. Wow, Nur Fitriah Jane kata, saya ringkaskan di mana beliau kata pada peringkat awal memang susah nak menerima bapa tiri itu dengan baik. Cuma susah bagi saya nak panggil dia bapa. Bagi saya cukup untuk melihat ibu bahagia. Dan kalau kita lihat daripada mungkin anda sempat baca di sini pelbagai kisah tak hadirnya setiap orang, setiap keluarga itu. Tetapi perjalanan kita berbeza-beza di mana di penghujungnya kita mahukan kebahagiaan untuk semua termasuk mak dan juga ayah kita. Dan saya kira sebenarnya Syirah kan pada hari ini
katalah kalau situasi ini kita yang menerimanya. Saya kira sebenarnya kita sentiasa mahukan yang terbaik untuk mak ayah kita dan kita cuba memahami dan macam betul juga Dr. kata tadi. Anak-anak pun kena main peranan juga. Betul. Anak-anak dan juga masyarakat sekeliling kalau boleh untuk kita bersikap lebih terbuka kerana penting untuk kita menjaga emosi mereka, ibu bapa kita ini semua agar mereka rasa lebih dihargai dan dapat meniti usia mereka ini dengan lebih sejahtera. Dan bukan itu saja, orang kata untuk anak-anak, ibu dan ayah adalah ladang pahala bagi kita dan untuk seorang isteri maupun suami mempunyai pasangan itu juga cara ataupun keberkatan dan kerahmatan untuk mereka. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda penonton-penonton khususnya di Facebook bersama kami, komen-komen anda dan juga kepada semua ibu dan ayah di luar sana. Kami doakan yang terbaik untuk anda. Dan kalau kita lihat juga kita akan kembali pada hari esok hari ini Jumaat, esok hari Sabtu dengan topik yang lebih santai dan esok kita nak mengimbau kembali satu memori. Memori apa tu Syira? Memori pasar malam. Awak suka pergi pasar malam? Saya kecil-kecil memang suka pergi pasar malam. Beli saya apa? Ingat saya suka beli jajan. Jajan. Kalau orang kata kadang-kadang dekat pasar malam ada halus pintal. Awak tahu tak halus pintal apa? Tak. Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. Gula-gula kapas. Memori awak pasar malam? Saya suka beli ayam goreng RM1. Tapi saya rasa masih ada lagi lah ayam goreng RM1 tu. Jadi esok ramai-ramai jom kita ke pasar malam. Tapi kali ini pasar malam kita jam 12.30 hari di Wanita Hari Ini. Bersama saya dan juga rakan yang lain. Jadi anda semua kekal sihat, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum dan bye. Jaga diri. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari